Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Kamar Zahid Jali. Nombor kit saya adalah 059117. Saya akan menerangkan tentang peradaban Amerika Syarikat dan China, kejatuhan atau kebangkitan ASEAN. Hampir 4 tahun telah berlalu semenjak bermulanya peradaban antara China dan Amerika Syarikat. Peradaban antara Amerika Syarikat dan China telah menghiaskan dunia kerana kuasa mereka miliki dalam bidang ekonomi. Peradaban bermula bila Presiden Donald Trump mengenakan tarif atau kotak ke atas import China dan mundur China melakukan perdagangan yang tidak adil. Sebaliknya, China menyatakan bahawa Amerika cuba mendengarkan kebangkitannya sebagai kuasa ekonomi global. Amerika Syarikat telah mengenakan tarif ke atas lebih $360 bilion pandangan China, dan China telah melakukan serangan balas dengan mengenakan tarif lebih daripada $110 bilion produk Amerika Syarikat. Perdagangan Amerika Syarikat telah menghiaskan ASEAN dalam banyak cara kerana kedua negara adalah kuasa besar. Pertama sekali, saya akan menerangkan tentang perdagangan dan ASEAN. Apabila ASEAN ditubuhkan pada 8 Ogos 1967 di Bangkok, Thailand, dia diwujudkan bagi menghalang penyebaran ideologi komunisme di negara-negara Asia Tenggara. Lepas tamatnya komunisme, ASEAN lebih tertumpu kepada pertumbuhan ekonomi di kalangan negara-negara ASEAN. ASEAN menjadi platform bagi negara-negara Asia Tenggara untuk mengembangkan perniagaan mereka ke tahap yang lebih tinggi. Negara-negara di Asia Tenggara telah berdagang antara satu sama lain menggunakan Selat Melaka, Selat Sunda dan Laut Cina Selatan sebagai laluan perkapalan sebelum bermulanya negara-negara moden. Oleh itu, apabila ASEAN diwujudkan dengan matlamat dalam politik, ekonomi dan sosial budaya, adalah mudah bagi negara-negara ASEAN untuk bekerjasama antara satu sama lain. ASEAN bertujuan untuk menggalakkan kerjasama di kalangan negara anggota dan memajukan rantau ini secara keseluruhan. Pada tahun 2020, anggaran jumlah KDNK sebuah negara berjumlah kira-kira $3.08 trilion dan menunjukkan peningkatan berbanding tahun-tahun sebelumnya. KDNK rantau ASEAN yang meningkat sejak ini menunjukkan ekonomi rantau ini berkembang maju. Negara-negara yang bergerak di Asia Tenggara juga berpeluang untuk mengambil bahagian dan meningkatkan tahap ekonomi mereka. Pada separuh masa pertama 2019 menunjukkan pertumbuhan ekonomi ASEAN lebih perlahan berbanding tahun sebelumnya. Perdagangan telah menjejaskan rantai yang berkalang global yang menjadi sebahagian daripada ASEAN. Ekonomi Singapura yang paling menderita kerana firma yang mengekspor ke China dan kilang yang mengekspor produk ke Amerika Syarikat akan terjejas. Syarikat yang menghentikan buatan di China tidak akan pergi ke Singapura kerana ia akan pergi ke negara yang mempunyai asas kos yang lebih rendah daripada Singapura. Ekspor dari negara-negara seperti Filipina, Laos dan Myanmar juga menurun apabila perdagangan berterusan. Berbeza dengan Thailand dan Vietnam, perdagangan telah menjadi peluang Thailand dengan menjadi pusat pembuatan barangan Jepun seperti komponen kereta dan elektronik yang dipegang kepada Amerika Syarikat akibat perang dagang. Thai memperoleh lebih daripada 6% berbanding dolar, menunjukkan bahawa Thailand mendapat keuntungan daripada perang dagang antara Amerika Syarikat dan China. Vietnam telah menjadi ekonomi terpantas di Asia Tenggara pada 2019 akibat perang dagang. British 2020 menyatakan bahawa KDNK Vietnam telah menunjukkan peningkatannya yang ketara dan menjadi yang tertinggi di Asia Tenggara. Ekspor ke Amerika Syarikat meningkat daripada $47.5 bilion pada 2018 kepada $61.35 bilion pada 2019. Syarikat telah memindahkan operasinya ke Vietnam dan China dan akan melanjutkan pada masa akan datang. Dengan penurunan ekspor yang tidak henti-henti yang masih berterusan menjadikan pertumbuhan ekonomi ASEAN menjadi lebih perlahan. Perdagangan telah menunjukkan ekonomi yang tidak seimbang di negara-negara ASEAN. Setengah negara mendapat faedah, yang lain mendapat risiko. Negara-negara ASEAN seperti Malaysia tidak terjejas oleh perdagangan. Ekonomi Vietnam meningkat dengan ketara. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berkurang oleh akibat perdagangan. Dalam video kali ini, saya akan menerangkan tentang akibat daripada perdagangan kepada negara-negara ASEAN seperti Malaysia, Vietnam dan Indonesia. Malaysia mempunyai perdagangan dengan kedua kuasa besar China dan Amerika Syarikat. Sejak 2016, China telah menyediakan dagangan utama Malaysia dengan perdagangan bernilai $740 bilion Malaysia pada 2021 dan Amerika Syarikat menduduki tempat ketiga hanya berada di bawah Singapura. Menurut Kementerian Kewangan, ekspor Malaysia dijangka menurun jika perang dagang masih berlaku. Bagaimanapun, MITI 2020 menyatakan bahawa perdagangan Amerika Syarikat dan China tidak mempunyai kesan besar terhadap prestasi perdagangan Amerika Syarikat Malaysia dengan peluru negara. Dalam tempoh ini, perdagangan Malaysia tidak menunjukkan sebarang tanda penurunan. Bagi Vietnam pula, ekonomi Vietnam telah meningkat ke tahap yang baru akibat daripada perang dagang dan ia akan menjadi yang paling pesat di dalam negara-negara ASEAN pada 2019. Kadar pertumbuhan semasa Vietnam akan mengatasi Singapura menjelang 2029. Menurut Lambaran Bank Pembangunan Singapura, Amerika Syarikat telah menjadi pasaran ekspor utama Vietnam dengan China menduduki di tempat ketiga. Banyak perniagaan telah berpindah ke Vietnam akibat perang dagang. The American Chamber of Commerce di Guangzhou menyatakan bahawa syarikat China kehilangan bahagian pasaran kepada syarikat di negara-negara khususnya kepada Vietnam. Ekspor Vietnam ke Amerika Syarikat juga lebih tinggi daripada mana-mana negara lain.
Vietnam punya gaji yang stabil dan gaji yang murah yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain, menjadikan Vietnam sebagai destinasi untuk China dan Amerika Syarikat. Bagi Indonesia pula, perdagangan telah menyebabkan ekonomi Indonesia menjadi perlahan. Melihat graf ini, dapat dilihat bahawa ekonomi Indonesia hanya berkembang sekitar 5.8% daripada tahun sebelumnya, iaitu 5.17%. Bank Dunia mengatakan bahawa perdagangan akan menyekap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perdagangan telah mempengaruhi Indonesia dengan peperangan komersial kerana Indonesia adalah pengeksport dan pengimport bagi kedua-dua negara. Ekspor Indonesia dalam minyak dan gas turun 80% disebabkan perdagangan antara Amerika Syarikat dan China. Selain itu, perdagangan memberi kesan kepada produk ekspor pertanian Indonesia. Prestasi ekspor Indonesia telah menurun dari 2015 hingga 2018. Perdagangan telah menjejaskan ASEAN dan akibatkannya akan lebih besar jika negara ASEAN kekal di tempat sekarang. Selagi perdagangan berterusan, semua organisasi serantau akan mengalami perjalanan yang bergelombang. Perdagangan telah membuka pintu baharu kepada ASEAN kerana banyak syarikat telah memutuskan untuk beralih ke negara ASEAN, terutamanya di Vietnam. Untuk menentukan sama ada perdagangan adalah kejatuhan atau kebangkitan ASEAN adalah sangat rumit kerana kesannya tidak seimbang. Perdagangan boleh mengganggu kedudukan negara-negara ASEAN dalam ekonomi.